Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad bin Ahmad Faisal, nombor mintik 10.IB.F11015. Okey, tajuk saya adalah bencana alam. Apakah bencana alam? Bencana alam adalah bencana yang disebabkan oleh fenomena alam. Apabila fenomena terjadi seperti angin, puting beliung, ribut tropika, gempa bumi, kebakaran dan banjir melihat yang dianggap normal dan menyebabkan bencana yang mempengaruhi kesejahteraan manusia. Mereka diklasifikasikan sebagai bencana alam. Bencana alam disebabkan oleh alam semula jadi dan boleh berlaku di luar jangkaan ataupun berulang. Pengurangan risiko bencana untuk melindungi penduduk mesti merangkumi sistem pemantauan berterusan bersama dengan rancangan kecemasan dan krisis yang dapat dilaksanakan dan efisien. Ciri-ciri bencana alam. Bencana alam dicirikan disebabkan oleh alam yang menyebabkan situasi yang mempengaruhi manusia seperti kerosakan rumah dan jalan raya, musnah struktur dan perkhidmatan asas, kehilangan nyawa, pemotongan perkhidmatan asas. Jenis-jenis bencana alam. Yang pertama, hidrologi. Bencana hidrologi adalah yang disebabkan oleh fenomena yang berdasarkan tingkah laku badan air. Beberapa contoh bencana alam seperti ini adalah banjir dan tsunami. Yang kedua ialah meteorologi. Bencana meteorologi disebabkan oleh perubahan iklim yang melihat diharapkan seperti fenomena El Nino, ribut elektrik, angin puting beliung dan hujan ais. Yang ketiga ialah ahli geofizik. Bencana geofizik disebabkan oleh fenomena geologi dan pergerakan bumi seperti letusan gunung berapi, gempa bumi. Yang keempat ialah biologi. Bencana biologi secara langsung mempengaruhi penduduk dalam bentuk wabak. Mereka adalah penyebaran bakteria, virus dan parasit dan menyebabkan penyakit yang sukar dikendalikan. Contohnya pandemik wabak COVID-19. Bencana banjir. Banjir ialah keadaan air yang menenggelami atau mengenangi suatu kawasan atau tempat luas yang biasanya kering. Banjir mungkin berlaku akibat limpahan air dari takungan air seperti sungai, tasik atau lautan, di mana air melimpah atau memecahkan benteng, mengakibatkan sejumlah air tersebut melepasi daripada sepadan biasa atau yang mungkin berlaku akibat pengumpulan air hujan di tanah tepu di kawasan banjir. Ada beberapa penyebab banjir. Contohnya yang pertama ialah hujan yang berterusan, kedua ialah proses pemandaran yang tidak terancang, yang ketiga ialah hakisan sungai, yang keempat ialah sistem perparitan yang tidak terancang. Semua sebab-sebab ini akan terjadinya banjir jika tidak diselenggara dengan baik. Okey. Perancangan keselamatan banjir melibatkan banyak aspek analisis dan kejuruteraan. Termasuknya ialah yang pertama, pemantauan ke atas ketinggian banjir sebelum dan terkini pada kawasan yang terkena banjir. Yang kedua ialah analisis model statistik iaitu hidrologi dan hidrolik. Yang ketiga ialah pemetaan kawasan banjir dan ketinggian banjir untuk senario banjir masa depan. Yang keempat, perancangan dan peraturan kegunaan tanah jangka masa panjang. Yang kelima ialah reka bentuk kejuruteraan dan pembinaan struktur untuk mengawal atau menahan banjir. Yang keenam ialah pemantauan jangka menengah, peramalan banjir dan perancangan bagi tindak balas kecemasan. Yang ketujuh adalah operasi pemantauan, amaran, tindak balas jangka masa pendek. Okey, kejadian banjir yang terkenal di Malaysia. Yang pertama ialah banjir yang berlaku di semenanjung Malaysia, Sabah dan Sumatera pada bulan Disember 2006 dan bulan Januari 2007. Dianggap paling teruk dalam tempoh 100 tahun yang menyebabkan lebih kurang 100,000 orang terpaksa tinggal di pusat mindahan banjir di negeri Johor. Okey, yang kedua ialah banjir besar yang berlaku pada Kelantan pada tahun 2016 dan yang kedua terbesar berlaku baru-baru ini iaitu di Selangor yang menyebabkan banyak barang-barang terjejas dan ratusan nyawa hilang akibat lemas oleh banjir. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amirul Hakim bin Ahmad Badli, nombor metrik 10 DIB 21F1053. Saya akan menerangkan punca-punca berlakunya banjir. Banjir berlaku disebabkan oleh beberapa punca. Antara punca yang berlaku ialah hujan yang berterusan. Hujan yang berterusan tanpa henti akan menyebabkan berlakunya banjir. Tidak dapat dielakkan. Fenomena cuaca yang melanda negara kita umpama musim monsun. Jumlah hujan luar biasa yang dapat direkodkan oleh Jabatan Kaji Cuaca pada musim tertentu yang menyebabkan berlakunya banjir.
Di kawasan-kawasan rendah, air hujan yang mengalir ke sungai pasti akan dipenuhi dan melimpah keluar sehingga menyebabkan kawasan tanah rendah dipenuhi dengan air. Terusnya, punca-punca berlakunya banjir ialah proses pembandaran. Proses pembandaran menyebabkan banyak kawasan yang dipemudaikan. Ada juga anak-anak sungai yang ditimbus untuk dijadikan tapak pembangunan. Banyak tanah lapang disimen untuk aktiviti perdagangan, riadah dan sebagainya. Ini akan mengakibatkan air tidak dapat diserap oleh tanah. Aktiviti-aktiviti seperti ini merupakan punca penyebab berlakunya banjir. Jika dahulu anak-anak sungai dan lembah dijadikan kawasan aliran air, kini kawasan tersebut telah ditimbus dengan tanah. Apabila hujan turun, air akan mengalir dari kawasan bukit ke kawasan yang rendah dan kemudiannya akan mengakibatkan air bertakung. Lama-kelamaan, air akan bertambah dan menyebabkan berlakunya banjir. Selain itu, pemendapan sungai dan hakisan sungai juga merupakan punca berlakunya banjir. Punca semula jadi ini berlaku apabila hujan turun dengan lebat. Air akan mengalir deras dan menghakis tebing-tebing sungai. Akhirnya, tanah tebing akan runtuh dan membentuk satu endapan di dasar sungai. Begitu juga dengan aktiviti manusia yang suka membuang sisa domestik seperti sampah sarap dan sisa industri ke dalam sungai. Ia boleh menyebabkan sungai menjadi cetek dan pengaliran air akan tersekat. Apabila hujan turun dengan lebat, sungai yang telah menjadi cetek akibat hakisan semula jadi atau pencembaran tidak dapat menampung atau mengalirkan air hujan yang banyak. Akhirnya, air sungai akan melimpah ke tebing dan dengan ini banjir akan berlaku. Akhir sekali ialah pemusnahan hutan tadahan. Hal ini kerana hutan merupakan satu kawasan yang menempatkan pelbagai jenis tumbuhan dan haiwan. Selain itu, hutan juga boleh dijadikan sebagai pengimbang ekosistem dunia dengan merendahkan kadar suhu. Hutan dapat menyerap air hujan yang turun ke permukaan bumi dengan kadar antara 2% hingga ke 20%. Kemudian, air yang diserap akan dialirkan ke anak-anak pokok melalui akar. Dengan berlakunya, ia akan dapat mengurangkan risiko berlakunya banjir. Hujan yang turun dengan lebat menyebabkan air mengalir dengan banyak ke dalam sungai dan sungai tidak dapat menampung air hujan dalam jumlah yang banyak. Pada masa ini, limpahan air sungai akan berlaku dan akan mengakibatkan berlakunya banjir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Daniel Syazik bin Abdul Aziz, Geometri 10 DIP 21F1047. Dengan ini saya akan menerangkan tentang 4 kesan banjir. Yang pertama, kemusnahan tanam-tanaman. Hal ini dikatakan sedemikian kerana air banjir yang bertakung terlalu lama di kawasan pertanian menyebabkan tanaman mati. Antara tanaman yang mudah mati adalah pokok getah, pokok koko, kelapa sawit dan padi. Kemusnahan tanam-tanaman ini akan merugikan para petani. Yang kedua pula ialah kemusnahan harta benda. Hal ini terjadi kerana banjir yang besar boleh menenggelamkan rumah kediaman serta menghanyutkan serta merosakkan barang-barangan lain seperti barang-barangan elektrik, kereta dan sebagainya. Ini membawa kepada kerugian yang besar kepada penduduk. Yang ketiga adalah penyakit. Kesan yang paling buruk dibawa oleh banjir adalah kesihatan manusia. Banjir yang berlaku akan menyebabkan takungan najis keluar bersama-sama dengan limpahan air. Najis ini akan bertaburan di merata-rata tempat sehingga mengakibatkan pelbagai jenis penyakit seperti taun dan malaria. Dan yang terakhir adalah kematian. Banjir juga boleh mengakibatkan kehilangan nyawa, terutamanya di kawasan yang rendah dan berhampiran dengan sungai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilham Hakim bin Zulkifli, Nomatik 10 DIB Daftar 1041. Baiklah, hari ini saya akan menemubal seorang pelajar politeknik tentang isu banjir yang berlaku di Malaysia pada saat ini. Baiklah, bersama saya sekarang Encik Naim yang merupakan seorang pelajar politeknik Semampai. Bagaimana Encik Naim? Khabar baik.
Baiklah, ini saya ingin menebar Encik Naim. Adakah boleh? Boleh. Baiklah. Soalan pertama saya. Apakah punca dan penyebab berlakunya isu banjir di Malaysia pada saat ini? Antara punca-punca yang berlakunya banjir di negara Malaysia ni, segelintir masyarakat Malaysia sering membuang sampah ke dalam sungai ataupun lumbung yang menyebabkan sistem pemalitan tersumbat. Bagi Encik Naim, punca berlakunya banjir di Malaysia kerana segelintir masyarakat Malaysia yang membuang sampah di sistem pemalitan, di sungai ataupun di lombong yang sebab berlakunya banjir. Ya. Okay. Baiklah, soalan kedua saya ialah, apakah langkah-langkah untuk mengurangkan risiko berlakunya isu banjir besar di Malaysia pada masa akan datang? Antara langkah-langkah ni untuk mengurangkan risiko banjir besar di Malaysia, boleh membuat projek dalaman sungai supaya sistem aliran air dapat berjalan dengan lancar dan supaya tidak berlakunya limpahan yang boleh menyebabkan banjir. Itu saja. Bagi Encik Naim, kita mula melakukan projek pendalaman sungai supaya tidak berlaku limpahan air dan dapat mengurangkan risiko banjir pada masa akan datang. Baik Encik Naim, terima kasih atas pembahasan pada hari ini. Sama-sama. Okey, baiklah. Di sini kita dapat simpulkan bahawa puncanya berlaku banjir disebabkan segelintir masyarakat yang membuang sampah di sungai dan di mana-mana tempat perairan yang menyebabkan banyaknya berlakunya tersumbat di negara kita yang boleh menyebabkan banjir besar dan dapat menyusahkan orang awam. Baiklah, kita pun dapat dengar apa yang Cik Nan katakan tadi bahawa langkah untuk mengurangkan risiko banjir besar pada masa akan datang ialah kita perlulah melakukan projek pendalaman sungai supaya tidak berlakunya limpahan air dan mengurangkan risiko banjir pada masa akan datang. Baiklah, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amal Khairul Rizal, nombor matrik 10 DIB 21F1049. Hari ini saya ingin membuat seorang pelajar politeknik sebarang-barang iaitu Encik Fahim. Assalamualaikum, Encik Fahim. Ya, Assalamualaikum. Boleh saya ingin membuat anda? Sudah tentu boleh. Alhamdulillah. Saya ingin mengulas isu-isu banjir yang berlaku di negara kita. Saya ingin tahu apakah punca banjir yang berlaku di negara kita ini. Setahu saya, punca-punca banjir ini adalah kemusnahan hutan tadahan. Hutan tadahan. Hutan ini adalah alam semula jadinya diciptakan oleh Sang Pencipta. Hutan ini merupakan adalah satu aset negara. Hutan ini terdapat banyak flora dan fauna. Hutan ini adalah punca. Akan di dalam hutan menyerap sebanyak 20% air. Okey, itulah punca-punca berlakunya banjir, iaitu pemusnahan hutan tadahan. Seterusnya ialah langkah-langkah untuk mengatasi banjir berlaku di negara kita. Okey, Encik Fahim, apakah langkah-langkah yang berlaku untuk mengatasi banjir di negara kita ini? Setahu saya, langkah yang pertama adalah memelihara hutan simpan. Memelihara hutan simpan ni adalah dilakukan oleh pihak berkuasa seperti pihak kerajaan. Pihak kerajaan haruslah menguatkuasakan undang-undang kepada masyarakatnya membuat pembalakan haram. Yang kedua adalah pihak masyarakat. Masyarakat juga haruslah memelihara alam sekitar, terutamanya hutan. Kerana hutan di Malaysia merupakan hutan semula jadi dan hutan yang banyak flora dan fauna. Encik Amal. Ini menegaskan bahawa itulah langkah-langkah berlakunya banjir. Ini kerana memelihara hutan itu penting disebabkan dia untuk menadah tadahan air hujan. Saya yang dapat buat daripada ialah isu banjir ini dapat beri impak yang besar kepada kita dan gangguan sosial kehidupan manusia. Tidak lupa juga pengajaran yang dapat dibuat daripada isu banjir ini ialah pihak kerajaan ataupun kita perlulah
mengatasi langkah awal untuk mengelakkan banjir. Sebagai contohnya, kita telah bergotong royong sebulan sekali ataupun seminggu sekali bagi memastikan sungai tidak tercemar ataupun kawasan hutan pun tidak ada sampah. Itu saja saya ingin menerangkan. Sekian, terima kasih.